Ya, terima kasih Mek Malaysia kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah, itu antara laporan dan juga perkongsian bersama Mek Malaysia untuk anda merancang perjalanan anda kalau sekiranya ingin meluangkan masa bersama keluarga untuk bercuti dan sebagainya. Seterusnya kita nak bercakap berkenaan tentang penjimatan elektrik merokai sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Kalau kita sedia maklum dalam kita menjana elektrik seperti sebelum ini, penggunaan sumber-sumber asli dan juga sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui yang menimbulkan perbahasan. Jadi apakah kita sudah bersedia untuk bergerak kepada sumber tenaga yang boleh diperbarui. Jadi untuk bercakap lebih lanjut bersama dengan saya yang berbahagia Datuk Dr. Insinyur Guntur Mansor Tobing yang juga merupakan perunding penyedia perkhidmatan tenaga boleh diperbarui. Apa khabar Datuk? Khabar baik. Terima kasih. Lebih 30 tahun pengalaman dalam penyediaan sumber tenaga yang boleh diperbarui, especially dalam tenaga solar. Jadi pengalaman Datuk ini amat mustahak untuk kita bercakap lebih lanjut tentang penggunaan tenaga elektrik di peringkat domestik. Tetapi sebelum itu kita bermula terlebih dahulu Datuk berkenaan tentang pelarasan subsidi yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Bila bercerita tentang pelarasan subsidi ini, ramai yang kata Datuk, tarif naik ataupun bil rumah melambung naik. Jadi yang sebenarnya itu bagaimana? Kerana kalau diikutkan kenyataan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga, ia adalah masih lagi kekal dan juga bergantung kepada berapa penggunaan elektrik setiap bulan. Jadi apa yang boleh diperjelaskan Datuk berkenaan penggunaan elektrik dan tarif ini? Terima kasih Mael. Yang pertama sekali kita kena tahu bahawa tarif elektrik ni ada lebih kurang 16 kategori. Okey. Daripada 16 kategori itu ada 6 yang penting. Penting itu maknanya domestik, commercial, industri, street lighting, mining dan specific agriculture. Dalam banyak-banyak kategori yang ini yang terlibat, yang baru-baru ni kerajaan untuk menyelaraskan tarif elektrik ni dikenakan satu elemen baru dipanggil imbalance cost pass through. Maknanya kalau harga bahan bakar naik, dia akan berubah, diselaraskan ikut harga bahan bakar itu. Jadi macam semalam baru diumumkan bahawa pelarasan tarif listrik yang baru, di mana nombor 1, siapa yang guna elektrik di bawah pada 600 kilowatt hour, dia masih menikmati subsidi 2 sen. Kalau tarif dia penggunaan dia 600 hingga 1500 kilowatt hour, dia tidak menikmati lagi 2 sen dan tidak dikenakan surcharge. Siapa yang guna 1500 kilowatt hour sejam ke atas dikenakan surcharge 10 sen 1 kilowatt hour. Dan yang lain-lain itu saya tengok biasa sama, kekal, tak berubah. Imbalance cost pass through untuk sektor medium voltage, high voltage masih sama, dan yang lain pun masih kekal, tak ada banyak perbezaan. Jadi itu adalah yang berlaku. Jadi kalau kita tengok betul-betul kesan daripada yang ini, maknanya kalau pengguna itu menggunakan bil elektrik RM200 sebulan, dia kena tambah cuma RM12. Jadi kalau dia guna 600 kilowatt hour, tarif dia, bil dia lebih kurang RM728, dia kena tambah lagi RM30. Jadi saya tengok kesan itu agak minima kalau dibandingkan dengan penggunaan yang sedia ada, dan masih lagi murah kalau dibandingkan dengan penggunaan di sekitar di seluruh rantau ASEAN ini. Baik, itu bergantung kepada penggunaan. Tetapi kita tidak boleh menafikan bahawasanya penggunaan elektrik pada ketika ini meningkat. Bukan saja dengan perubahan cuaca, tetapi dengan perubahan mungkin keperluan. Jadi dalam konteks ini juga Datuk, saya selitkan sedikit berkenaan tentang ada juga peralatan dan perkakasan elektrik yang dikatakan sebagai jimat tenaga. Apakah ini reliable untuk kita berkata perkasan jimat tenaga, kerana masih ada yang mengadu bil elektrik tetap meningkat dan juga naik. Jadi apa amalan pengguna elektrik yang setepatnya dalam memastikan penggunaan elektrik yang optimum dan kadar yang terbaik itu Datuk? Jadi dalam menangani masalah kenaikan pelarasan tarif elektrik ini, Suruhanjaya Tenaga telah mengadakan satu program dipanggil Kecekapan Tenaga. Dalam program Kecekapan Tenaga ini diberikan, dikata standard rating untuk peralatan elektrik. Macam aircon, dia dibagikan 5 taraf 1 bintang, 3 bintang hingga 5 bintang. Kalau peti ais juga dibagikan taraf 1 bintang hingga 5 bintang. Penggunaan aircon yang menggunakan inverter yang bertaraf 5 bintang ini dapat menjimatkan bil elektrik hingga 50%. Jadi memang berkesan. Macam di rumah saya
saya ada 16 aircon. Saya bukan on semua sekali lah. Banyak bilik, banyak anak. Anak ramai. 16 bilik dah tu. Menantu pun ada. Jadi kita sediakan, mak saya pun duduk dengan saya. Jadi yang jalan tiap-tiap malam 4 je lah. Yang lain tak pakai. Jadi saya gunakan semuanya, tarif semuanya saya gunakan 5 bintang. Jadi menggunakan 5 bintang, kalau sebelum ini tarif dia lebih kurang 2,500. Tapi dengan gunakan 5 bintang peralatan perkakasan elektrik 5 bintang ni dan juga tambah dengan solar, yang bil 2,500 tinggal lagi 700 ataupun RM1,000 je. Jadi maknanya perkhidmatannya lebih 60%. Jadi itu memang membantu. Jadi untuk pengguna yang terkesan dengan 2 sen ini, RM12 ni, kalau boleh pertimbangkan pasang solar di rumah. Okey. Cuma itulah kita menyelami keluh kesah dan juga apa yang diterbitkan oleh pihak masyarakat di peringkat akar umbi. Ini juga terbit kerana persoalan berkenaan apabila penggunaan yang kepada bukan domestik, ya, khusus perniagaan dan sebagainya, maka surcharge itu akan turut menjadi kesan domino berpanjangan kepada consumer. Ini dimasukkan sekali dalam surcharge. Contoh mudahlah, kalau kita pergi ke restoran dan sebagainya, ada surcharge 10% kepada penggunaan bilik yang menggunakan aircon, ya, di restoran-restoran dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mengimbangi persoalan berkenaan kenaikan tarif elektrik ini kepada penggunaan bukan domestik dan juga kesannya kepada pengguna, Datuk? Ya. Saya tengok kalau peningkatan 2 sen untuk sektor 600 kilowatt jam ke bawah. Ya. Yang ini tidak memberi kesan kepada industri. Ya, sebab peningkatannya sedikit dan golongan yang terlibat itu cuma 1.2 juta orang saja berbanding dengan 90% yang lain. Ya? Jadi oleh kerana itu, yang akan menyebabkan kesan domino ini ialah apabila medium voltage dan high voltage itu terlibat. Dan kita perhatikan bahawa kalau kenaikan 2 sen itu, takkan nak bagikan 2 sen juga pada kenaikan harga barang. Sepatutnya kenaikan 2 sen itu dibahagikan dengan semua barang, baru dibahagikan dengan baru dikenakan pada harga yang rata. Dan kalau kita tengok sebenarnya kenaikan harga barang ini lebih banyak dipengaruhi oleh kesan inflasi, dolar mereka yang kukuh dan juga kekurangan sumber manusia, kesan gaji minimal buruh dan sebagainya. Jadi ini kesan-kesan yang lebih besar dibanding dengan kesan elektrik. Dan saya pujilah sikap kerajaan yang mengambil langkah yang begitu prihatin dan begitu bersasar. Dengan menggunakan pendekatan bersasar ini, kita tak terasa pun. Yang dulu 6 bulan lalu bila dikenakan surcharge 10 sen 1 kilowatt jam, kita rasa bimbang dengan keadaan itu. Tapi bila keadaan itu berlaku, permintaan untuk pemasangan solar di rumah-rumah begitu tinggi sekali melonjak. Sampai tak sempat kita nak cover, tak sempat nak cover. Ya, kebanyakannya di rumah yang jadi maknanya sebelum ni kita katakan permintaan kurang dan promosi kurang dan sebagainya. Tapi bila dikenakan ICPT charge 10 sen per kilowatt jam untuk pengguna yang 1,500 kilowatt jam ke atas itu, permintaan untuk pemasangan di rumah melonjak begitu tinggi sampai kota habis. Kotanya sudah habis pada hari ini. Maknanya permintaannya begitu tinggi, orang rakyat sudah sedar penggunaan solar ini, bagaimana penyematan dia dapat dicapai. Maka itu membuktikan bahawa respon kepada dasar kerajaan itu begitu tinggi sekali. Jadi hasrat kita untuk capai net zero carbon itu insya-Allah akan tercapai. Tapi itulah, Datuk, bila kita kata tenaga bersih ini mahal, ya, Datuk, ya. Bila disebutkan untuk pemasangan panel solar di rumah itu hanya yang mungkin boleh dikategorikan sebagai T1, ya, atau T20 ke atas yang boleh memasang panel. Satu panel itu saya difahamkan 20,000 ada harganya. Jadi apa realistik untuk kita melihat kepelbagaian ini? Jadi bila ada action, ada reaction. Nombor satu sekali, minat untuk pasang tu ada. Dan permintaan untuk pemasangan itu begitu tinggi. Cuma menjadi halangan ialah kos. Tapi kosnya pun sudah ada macam-macam cara pembiayaan. Nombor satu, ada bayaran secara kredit kad.
yang tanpa interest. Yang kedua, boleh ambil pinjaman daripada bank. Banyak bank yang menyediakan pinjaman untuk pemasangan solar ini. Yang ketiga, ada juga disediakan secara pasang dan dipotong pembayaran melalui penggunaan tenaga elektrik. Ya. Kalau tarif elektrik di rumah itu 57 sen, mereka boleh bayar kepada investor solar pada kadar 40 sen. Penjimatan pun dapat, solar panel pun dapat. Selepas tempoh masa tertentu, solar menjadi milik mereka. Dan selepas ini akan ada pula orang yang akan datang untuk sewa bumbung di rumah untuk pasang solar. Dan tenaga solar itu boleh dijual kepada syarikat utility dan pemilik rumah juga dapat pendapatan dan dapat perkhidmatan tenaga elektrik. Ya. Jadi ini satu perkembangan yang bagus yang kita tengoklah. Banyak kaedah. Banyak peluang yang ada. Okey. Jadi pengguna hanya perlu menghubungi syarikat-syarikat APVSP yang tersenarai dalam laman web SEDA ataupun boleh tengok solarrakyat.com. Daripada situ kita boleh tanya, semua pun dah online, dah boleh kita tengok secara terus. Tak perlu lagi ada orang nak mengajar dan sebagainya. Okey. Walaupun di kediaman Datuk mempunyai 16 pengawal dingin, tetapi Datuk merupakan antara peneraju ataupun pemain dalam penyediaan industri tenaga solar ataupun panel solar ini. Jadi ini amat penting kerana ini bukan perkara yang bersifatkan keuntungan semata-mata. Ia juga turut disarankan oleh Yang Berhormat Menteri, Kementerian Tenaga, Kementerian Ekonomi dan sebagainya. Jadi perkara ini bersifat dasar nasional sebenarnya kalau kita ikutkan. Jadi bagaimana Datuk melihat perkembangan industri ini? Orang kata kalau dalam konteks ekonomi, lebih banyak permintaan maka harga itu akan menjadi murah apabila penawaran yang lebih banyak. Apa Datuk menjangkakan harga-harganya akan lebih mampu milik kalau lebih banyak penggunaannya pada suatu ketika nanti? Ya, saya berpendapat bahawa nombor satu, tahun 2012 bila kita buat satu solar farm, 1 megawatt harganya 12 juta. 2 juta. Ini solar farm yang ladang solar yang besar. Yang kedua, bila kita buat satu lagi solar farm pada tahun 2016, harganya 5 juta 1 megawatt. Okey, hampir separuh. Hari ini kalau kita buat solar farm, harganya 3 juta. Begitu juga 1 megawatt. Begitu juga dengan di rumah. Kalau dulu kita pasang di rumah, 1 kilowatt 60,000, 1 kilowatt 15,000, 20,000, 15,000, 10,000. Hari ini 1 kilowatt cuma lebih kurang 3,500. Dan saat ini kalau kita tengok harga solar panel dalam pasaran dunia, harga solar panel turun daripada $1 per watt peak kepada $15 per watt peak. Ada yang tawarkan 12 sen per watt peak. Sebenarnya harga sedang turun. Dan kita dibagi tahu bahawa masa ini, waktu ini adalah waktu yang harga solar panel paling rendah dalam sejarah. Maknanya mungkin selepas Q1 2024 harganya akan melonjak balik sebab bekalan ingot ataupun wafer daripada pengeluar akan naik ataupun diselaraskan balik harganya, maka harga akan naik. Jadi kalau nak pasang solar, this is the best time. Ini waktu ini waktu terbaik. Ya, memandangkan cuaca dan juga atmosfera Malaysia juga sesuai dengan pemasangan panel. Datuk mempunyai orang kata solar farm di Bido Perak. Saya difahamkan. Jadi ini suatu orang kata industri yang sedang berkembang pada ketika ini. Lebih 3 dekad dalam industri ini, perubahannya bagaimana Datuk? Dan solar farm ini apakah akan lebih banyak lagi dibuka dan juga dijalankan? Ya, saya tengok kalau kita tengok pada masa hari ini 5% daripada bekalan tenaga elektrik yang disupply oleh TNB adalah daripada tenaga boleh baru. Maknanya kita dah ada lebih kurang 4,000 megawatt tenaga yang dijana dengan solar dan diinjek kepada grid. Itu yang secara besar. Solar farm ni nombor satu, kita ada skim feed-in tarif. Lepas tu kita ada skim large scale solar. Kemudian kita ada skim NEDA, New Enhanced Dispatch Arrangement. Sekarang kita skim ialah CGPP, Corporate Green Power Program. Maknanya permintaan data center untuk green energy itu sudah boleh diberikan secara terus. Maknanya
pemaju tenaga solar boleh menjual terus kepada corporate consumer yang ingin membeli carbon emission reduction daripada kita. Okey, direct selling. Direct, kita beli direct. Elektron kita jual kepada tenaga nasional. Carbon kita boleh jual kepada mana-mana RE100 company yang ingin membeli kita punya carbon itu. Okey. Jadi itu dari segi large scale solar. Dari segi di rumah-rumah pula pun sama. Kita ada NEM rakyat, kita ada NEM government, kita ada NEM commercial industry. Hari ini permintaannya terlalu tinggi. Kota semua dah habis. Perdana Menteri buat pengumuman dalam bajet 2024. Kota ini di-extend sampai 2020, sampai Disember yang tamat pada 31 akan tamat 30 Disember 2023 ni dan akan tamat dan di-extend hingga 31 Disember 2024. Malangnya hari ini kota dah habis. Jadi kita meminta supaya kerajaan bagi perhatian dalam buat pengumuman cepat sikit. Sebab apa, industri pun kalang kabut, pengguna pun resah, gelisah. Jadi kalau boleh dibuat pengumuman dengan lebih cepat ataupun buka teruslah, tak payah habis kota-kota. Kalau nak pasang-pasang je lah. Jadi kalau dibagi pembukaan, maknanya free market. Free market. Sebab apa, kita dah terbuka. Dan baru-baru ni di COP, Conference of Party di Dubai, COP28 di Dubai, juga kita dapati bahawa banyak kota-kota baru dibuka dan tenaga nasional pun sudah menyediakan injection point dalam talian grid itu untuk disambungkan grid yang lebih besar. 12,000 megawatt boleh ditampung oleh talian grid kita. Permintaan maksimum kita ialah 20,000 megawatt. Jadi maknanya kita serius dalam industri tenaga boleh baru ni. Ada 8,000 megawatt lagi. Ada 8,000 megawatt lagi boleh diinjek kepada grid, dan apabila kerajaan membuka peluang untuk ekspor tenaga boleh baru ni ke luar negara, Singapura, Thailand dan sebagainya, lebih banyak lagi pemain-pemain industri akan berkecimpung dalam industri ini. Dan apabila energy exchange yang kita nak minta tenaga nasional buka, dan kita akan boleh import ekspor lebih banyak dan kita boleh injek lebih banyak lagi. Ini peluang baru yang kita tengok. Dan kita memerlukan lebih kurang 300,000 peluang pekerjaan dalam industri ini, maka lebih ramai akan boleh masuk. Dan kalau kita program untuk kita sewa bumbu rumah tu, saya rasa itu akan menjadi boleh melibatkan orang. Selalunya golongan B40 akan bertanya, dasar-dasar ini, what do I get? Saya dapat apa? Jadi besok kalau kita boleh sewa bumbu rumah mereka juga boleh menikmati. Barulah ada engagement dengan golongan B40. Dan dalam dasar kerajaan untuk memperkenalkan pelarasan tarif ini pun kita tengok kerajaan pun sentiasa mengadakan engagement dengan pihak-pihak stakeholder, pemegang taruh untuk mendapatkan maklum balas dan sebelum dibuatkan satu dasar-dasar tertentu. Dan kita sedar bahawa pelarasan ini tidak dapat dielakkan. Sebab harga coal yang dibuat dulu berdasarkan kepada $100 per tan. Hari ini harga coal adalah $450 per tan. Kenaikan begitu tinggi, dan kerajaan masih berusaha sedaya upaya untuk mengurangkan kekangan itu. Tampung dia punya the other cost. Saya tengok bajet dulu. Subsidi untuk tenaga 60 bilion. Jadi langkah ini adalah langkah yang betul dan bersasar. Dan step by step, secara perlahan-lahan. Dulu 6 bulan dulu kita kenakan 10% surcharge untuk pengguna 1,500 megawatt. Hari ini kita kurangkan 2 sen untuk. Jadi maknanya pelaksanaan itu dilakukan dengan itu berhati-hati dan begitu prihatin supaya tidak membebankan rakyat. Supaya tidak mengejut lah. Tidak mengejut. Jadi pada hari ini orang dah tahu dah solar itu ada, cuma you nak atau tidak. Bersedia atau tidak. Bersedia atau tidak nak melabur. Kalau tak melabur, bersedia atau tidak untuk sewakan bumbung untuk orang pasang di rumah dan dapat pendapatan. Jadi itu semua ada banyak alternatif sebenarnya. Ada banyak alternatif. Terima kasih Datuk berkongsikan pengalaman dan juga pandangan, kerana di sebalik kita bertanya kenaikan harga ataupun sumber asli ini yang meningkat dan juga kadar tarif yang mungkin membawa banyak perbahasan, ada satu lagi alternatif, iaitu tenaga solar atau tenaga boleh diperbarui untuk kita fikirkan. Selain daripada tenaga solar, kita punya tenaga boleh baru ni adalah solar, biomass, biogas, hydro, small hydro,
dan juga waste to energy. Okey. Dan waste to energy ni satu tenaga baru yang penting kerana bukan sahaja untuk jana tenaga tapi juga untuk mengurangkan landfill yang digunakan di sini. Yang itu kita boleh cerita dalam mungkin kesempatan yang lain, Datuk. Ada masa kita akan bersama dengan Datuk lagi mendapatkan pandangan ekspertis Datuk 3 dekad dalam industri. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan kami. Kita nak berehat seketika dan kita akan ke cerita Pagi Sarawak. Kerana cerita Pagi Sarawak berkenaan juga persiapan sambutan Hari Natal. Jadi sama-sama kita saksikan apakah antara cerita Pagi Sarawak. Silakan.